Bercakap pasal kebebasan media, memang semua wartawan nak bebas. Tapi, adalah hadnya. Baru-baru ini seluruh negara sibuk memperkatakan tentang video Al Jazeera bertajuk Lock Up in Malaysia's Lockdown, yang mana semua orang marah dan meminta Al Jazeera segera memohon maaf. Tapi, Al Jazeera enggan dan mempertahankan video mereka dengan alasan kebebasan media. Masalahnya, ada pula ahli politik kita yang mempertahankan Al Jazeera dengan menyalahkan kerajaan kerana seperti memberi tekanan kepada Al Jazeera dengan alasan yang sama, kebebasan media. Masalahnya, tahu tak apa itu kebebasan media? Kebebasan media bermaksud wartawan berhak untuk melaporkan apa sahaja laporan berita yang benar tanpa dikongkong oleh mana-mana pihak. Bukan melaporkan sesuatu yang bercanggah ataupun memutarbelitkan kenyataan. Dalam soal ini, video Lock Up in Malaysia's Lockdown adakah melaporkan benda yang benar berkaitan dengan bagaimana Malaysia menangani parti dalam tempoh COVID-19? Persoalannya, adakah ia kebebasan media? Ada dua kaedah dalam melaporkan berita pembongkaran, bermaksud dalam membongkarkan isu. Yang pertama, dalam satu proses untuk menghasilkan sesuatu laporan, tiba-tiba wartawan menemui satu isu besar, satu isu panas yang bagi mereka perlu dibongkarkan. Jadi dalam soal ini, wartawan mengambil peluang, mengambil kesempatan membongkarkan isu itu untuk pengetahuan masyarakat. Dan ini ialah satu pembongkaran yang datang dengan tiba-tiba. Kaedah kedua pula, wartawan memang dah pun set dalam mind dia. Dia dah set, dah plan dalam mind dia. Dia nak bongkar pasal satu isu. Contohnya, dia nak buat pasal sungai yang kotor. Jadi, dia akan merancang plan untuk membongkarkan apa yang berlaku di sungai itu. Dia akan mendapatkan pelbagai bahan, pelbagai bukti untuk membuktikan yang sungai itu memang kotor. Tapi masalahnya, ada wartawan yang tidak beretika. Contohnya, dalam proses untuk membuat isu sungai yang kotor, tidak ada bukti, tidak ada bahan yang konkret bagi mengaitkan, bagi mengukuhkan ceritanya. Jadi apa yang dia buat? Dia mendapatkan pelbagai elemen. Dia mendapatkan beberapa orang responden yang sanggup untuk tampil menceritakan benda yang sebenarnya tidak seperti apa yang diceritakan. Dan inilah yang dikatakan sebagai sengaja mewujudkan, create the issue, sengaja membuat isu bagi menjadikan bahan beritanya sensasi. Pembongkaran ini, laporan berita ini ataupun dokumentari ini tidak beretika dan tidak berkualiti. Ini mungkin pendapat peribadi, tapi based on pengalaman saya dalam bidang kewartawanan, membongkarkan pelbagai isu dalam negara, dan based on pengalaman saya dalam permainan videografi, saya lihat wujud beberapa elemen yang jelas menunjukkan ia scripted untuk sengaja menunjukkan kelemahan Malaysia. This is very well prepared, scripted plan. This is not the way to treat a migrant worker. This is not the way to treat a human. Contohnya, beberapa responden yang mereka temui seperti sudah tahu ataupun sudah diajar tentang apa yang nak disampaikan depan kamera. Hebat, bahasa mereka cukup teratur. Bahasa mereka cukup hebat, seperti mana ada skrip yang telah pun diajar untuk mereka lontarkan. Raihan Kabir lives in Chow Kit. They are not murderer. They are not criminal. They are just undocumented. Agak mengagumkan melihat seorang warga Bangladesh berkongsi tentang isu diskriminasi dengan cukup hebat, cukup lancar. Siap bawa lagi Al Jazeera ni pergi ke depoh tahanan dan bercerita seperti sebuah drama yang dirancang yang telah pun disusun plotnya dengan cukup hebat. Hebat plot diorang ni kan. Hebat skrip diorang. Penggambaran juga dibuat dengan cukup rapi dan teliti. Komplit dengan semua elemen, dramatic value komplit. Siap ada syuting dekat luar depoh tahanan. Dan yang paling dramatik sekali, siap buat syuting dekat dalam tempat parking. Inilah elemen yang paling dramatik dalam dokumentari ini. Seakan-akan menggambarkan, ianya telah pun ada plot, storyboard, komplit. Pembongkaran yang cukup sempurna bagi saya. And checked for valid documents. Those without them are swiftly taken away. Dan kenapa saya merasakan ini sesuatu yang memang sengaja dirancang untuk memburukkan nama Malaysia? Korang perasan tak? Dari awal video itu, arah tuju emosinya, arah tuju lontaran suaranya, arah tuju topiknya jelas. Sengaja mahu mengaitkan, sengaja mahu mengangkat sisi buruk
tentang bagaimana Malaysia menangani parti dalam tempoh COVID-19. Dan saya kira penggambaran bukan dibuat baru-baru ini. Penggambaran bukan dibuat dalam tempoh PKPD sahaja. Saya percaya penggambaran telah pun bermula sejak awal sebelum berlakunya PKPD di Selangor Mansion dan juga Melayan Mansion. Kerana kalau dilihat daripada footage, daripada visual yang dikongsikan, banyak visual-visual yang diperoleh sebelum PKPD di Selangor Mansion dan Melayan Mansion. Kalau begitu, kenapa video ini nak terarah kepada sisi yang negatif? When you look at these raids, you can't help but think, is this the practical reality of dealing with a pandemic? Or is it racism? Paling menguatkan hujah saya ialah apabila merujuk kepada intonasi dan juga emosi yang dilontarkan oleh pengacara. Jelas sekali, intonasinya sengaja seperti mahu melorongkan emosi penonton ke arah sesuatu yang negatif. Kalaulah benar seperti apa yang saya fikirkan, jadi saya kira ini mungkin bertepatan dengan hipotesis saya yang merasakan ini ialah satu fitnah jahat yang terancang untuk sengaja menjatuhkan nama Malaysia. Jika ia satu tujuan, satu tindakan yang sengaja, adakah layak bagi mereka bercakap pasal kebebasan media? So, Al Jazeera. Korang faham ke tidak pasal kebebasan media yang korang sedang tuntut sekarang ini? Dan jikalau benar apa yang saya fikirkan, adakah ada udang di sebalik batu? Kenapa video ini seumpama sengaja mahu mengangkat sisi negatif? Atau kenapa video ini kelihatannya seperti ada rancangan sebelum ia dibuat? Betul ke, tuan-tuan? Apa korang rasa? Sila komen di bawah. Sila tekan butang subscribe. Sila tekan butang loceng dan sila viralkan video ini. Saya nak tahu apa pendapat korang semua. Assalamualaikum dan jumpa lagi.